Okay, selamat pagi anak-anak Empat Inovasi dan juga Empat Dimensi. Hari ini Ahad 19 April. Kita masih berada dalam topik 4 operasi set dengan subtopik hari ini penyelesaian masalah gabungan operasi set. Baiklah, kita tengok objektif pembelajaran hari ini menyelesaikan masalah bagi gabungan operasi set, di mana hari ini kriteria kejayaan yang ingin kita capai ialah memahami masalah. Yang keduanya, merancang dan melaksanakan strategi dengan mengaplikasikan konsep gabungan operasi set. Yang kita telah belajar ialah kesatuan, yang simbol kesatuan, dan juga persilangan simbolnya ini. Baiklah, kita tengok contoh masalah yang pertama. Persatuan Penduduk Taman Bahagia menganjurkan beberapa pertandingan sukan supaya penduduk menyedari akan kepentingan kesihatan diri. Bahagian ni tak ada maklumat penting lah. Tetapi selepas itu, kalau kita lihat maklumat penting, kita tolonglah gariskan yang mana penting masa jawab soalan. Okey. Sebanyak 35 orang menyertai pertandingan bola sepak. Okay, gariskan 35 orang bola sepak. Lepas tu bila kita baca lagi 24 orang pingpong. Okay, itu adalah maklumat penting. Lepas tu 13 orang menyertai badminton. 13 orang badminton. Okay, tengok lagi 4 orang bola sepak dan juga pingpong. Okay, 8 orang pingpong dan badminton. 2 orang ketiga-tiga pertandingan. Tiada peserta bagi badminton dan bola sepak saja. Okey, soalan sekarang nak kita cari jumlah peserta. Okey, keyword kat sini ialah hanya menyertai satu pertandingan sahaja. Okey, apa-apa maklumat penting yang kita jumpa, tolong gariskan dahulu. Okey, ini ialah maklumat yang tadi kita dah keluarkan daripada ini semua adalah daripada soalan yang kita dah baca dan kita keluarkan. Okey, selepas itu macam mana kita nak memudahkan cara kita menjawab ialah kita label dulu. Katakan yang ni set semester, jumlah peserta. Katakan kita labelkan A sebagai peserta bola sepak, B pingpong, C badminton. Kita juga boleh gunakan sebarang huruf yang lain, katakan X, Y, Z dan sebagainya. Ini ialah pilihan sendiri. ABC ni ialah pilihan sendiri. Okey, macam mana kita nak memudahkan kerja kita? Ialah kita melukis gambar Raja B untuk mewakili semua maklumat yang telah kita perolehi daripada soalan. Jadi ini gambar Raja B-nya. Ini yang dipanggil gambar Raja B. Gambar Raja B ni. Ini yang kita kenali sebagai gambar Raja B. Okey, gambar Raja B, katakan kita dah label dah tadi. A bola sepak, B pingpong, C badminton. A bola sepak, okey, B pingpong dan C badminton. Okey. Okey. Tadi kita kata kita dah keluarkan maklumat yang bermain untuk ketiga-tiga permainan ialah 2 orang. Jadi kita masukkan 2 orang kat tengah-tengah pertindihan antara 3 bulatan tersebut. Okey. Yang bermain bola sepak dan pingpong ada 4 orang sebenarnya tadi Tadi yang bermain bola sepak dan pingpong tadi ada 4 orang. Tapi 4 orang ni kita kena keluarkan yang 2 orang yang kita dah masuk dalam yang bermain 3 permainan. So yang tinggal dekat sini bola sepak dan pingpong 2 orang. Sebab 2 tambah 2, 4 orang semuanya. Okey. Seterusnya kita tengok yang bermain pingpong dan juga badminton. Yang tadi kita tengok bermain pingpong dan badminton 8 orang. 8 orang tetapi di tengah-tengah ini ialah 2 orang. Di tengah-tengah ini dah ada 2 orang. So 8 tolak 2, sebelah sini ada lagi 6 orang. Okey.
Seterusnya kita tengok yang bermain badminton sahaja. Yang bermain badminton saja. Tadi dinyatakan yang bermain badminton saja ada 13 orang. Bermain badminton saja ada 13 orang. So dekat badminton 13 tolak 6, bahagian sini mesti 13 tolak 6 tolak 2. So tinggal di sini adalah 5 orang yang bermain badminton sahaja. Okey. Bola sepak, bola sepak. Bola sepak saja kita gunakan yang bermain bola sepak ada 35 orang. Tadi kita dah cari yang bermain bola sepak ada 35 orang. Tetapi daripada 35 orang ada yang bermain lebih daripada satu permainan. Jadi kita kena tolak keluar. Kita kena tolak keluar dekat sini 35 tolak 2 tolak 2. Sama dengan 31 orang. 31 orang Tolak 2 sebab kat sini tolak 2 tolak 2. Kenapa sini tak ada benda? Sini adalah kosong sebab tadi kita dah cari dah. Badminton dan bola sepak kosong. Badminton dan bola sepak kosong. Badminton dan bola sepak kosong. Okey. So macam mana kita nak dapatkan yang bermain pingpong saja? Bermain pingpong, kita tengok tadi pingpong 24 orang. Dinyatakan dalam soalan pingpong 24 orang. So kat sini 24 24 tolak keluar 2, tolak keluar 2, tolak keluar 6. Tolak keluar 2, tolak keluar 2, tolak keluar 6. So sebelah sini kita dapat 14 orang yang bermain pingpong sahaja. Okey. So sekarang kita tengok peserta yang hanya menyertai satu pertandingan sahaja ada di mana? Peserta yang menyertai satu pertandingan saja ada di ruangan sini, ada di ruangan sini, ada di ruangan sini. So, di ruangan sana berapa bilangannya? Tadi kita dah cari 31, 14 dengan 5. So yang bermain satu permainan sahaja, satu pertandingan saja ialah 31. 31 kat sini tambah 14 kat sini, ruangan ini dengan tambah 5. So jumlahnya 50 orang. Okey. Ini ialah cara kita nak mendapatkan jawapan pelajar yang menyertai satu pertandingan sahaja, iaitu di kawasan ini, dan juga kawasan ini. Okey, yang di dalam ni ialah dua pertandingan dan ini 3 pertandingan. Okey. Baiklah, sekarang kita lihat latihan yang perlu dibuat oleh anak-anak, latihan pengukuhan untuk hari ini. Tolong rujuk muka surat 122, praktis sendiri 4.3C, buat soalan 1, 2 dan 3 sahaja. Buat di dalam buku latihan Kalau ada apa-apa kita boleh bincang dalam Telegram ataupun WhatsApp group. Baiklah, kita bincang dulu sedikit soalan latihan yang perlu dibuat. Okey, praktis sendiri 4.3C, sebuah pasaraya mengadakan kempen tanpa beg plastik. Ini tak ada ayat yang penting sangat. Pembeli yang hadir membeli beg plastik atau beg guna semula untuk membungkus barang yang dibeli. Okey, seterusnya ini yang penting yang perlu kita gariskan. Sebanyak 90 orang pembeli yang hadir. 90 orang. Maksudnya N set semester kita semuanya sekali ada 90 orang. Okey, 51 orang membeli beg plastik. 51 plastik dan 48 orang beg guna semula. Okey, kalau saya letak NA. A ialah plastik ada 51 orang. Katakan saya label kat sini A ialah plastik. Okey, lepas tu saya letak B ialah guna semula, beg guna semula. Ini kita letak kat tepi.
Okey, kita tulis tapi kita letak dekat tepi sebab itu adalah penunjuk ataupun nota kaki kita. Okey. Jadi bilangan B pula dia kata 48 orang. B kita ada 48 orang. Tapi jangan lupa yang membeli kedua-dua beg plastik dan juga beg guna semula ada 9 orang. Maksudnya A bersilang dengan B. Dia beli plastik dan dia beli beg guna semula. Ada 9 orang. Lebih mudah jika kita melukis gambar Raja Bin untuk mewakili hubungan tersebut. Katakan saya ada bulatan pertama, kita ada bulatan yang kedua. Okey. Lepas tu saya labelkan ini ialah A, beg plastik, ini ialah B, beg guna semula. Beg plastik, beg guna semula. Okay. Lepas tu dia kata yang membeli kedua-dua sekali. Yang membeli kedua-dua sekali ada di tengah-tengah kan? Ada di tempat persilangan. So yang membeli kedua-dua sekali ialah berapa orang? Yang membeli kedua-dua sekali ialah, kita padam kat sini dulu. Yang membeli kedua-dua sekali ada 9 orang. So saya label kat sini 9 orang. Okey. Lepas tu kita tengok yang membeli beg plastik ada 51 orang. Yang membeli beg plastik ada 51 orang. Tetapi jangan lupa kita ada 9 orang kat sini. So kawasan ini tinggal berapa orang? Kawasan ini tinggal 51 tolak 9 sama dengan 51 tolak 9 42 orang. 42 orang. Okey. So kawasan yang beg guna semula kita ada dekat sini. Kawasan guna semula ada dekat sini. Tetapi asalnya 48 orang. 48 orang. 48 orang, tetapi kita ada 9 orang yang telah menggunakan kedua-duanya sekali. So kita kena tolak keluar 9 orang. So bahagian sini tinggal 48 tolak 9, kita tinggal 39 orang. 39 orang. Okey, seterusnya soalan nak apa? Soalan nak hitung bilangan pembeli yang tidak menggunakan beg plastik. Kalau dia tak menggunakan beg plastik, maksudnya dia menggunakan beg guna semula. Beg guna semula. Cuba kita kira. 39 tambah 9 tambah 42. Dapat tak 90 orang balik? Dapat kan? Okey. Cuba kita kira yang tidak menggunakan beg plastik. Ada di mana? Yang tidak menggunakan beg plastik ada di kawasan B. B ialah kawasan yang guna beg guna semula. So kita perlu cari jumlah bilangan kat sini. Macam mana nak cari jumlah bilangan kat situ yang tidak menggunakan beg plastik? Yang tidak menggunakan beg plastik semula. Yang tidak menggunakan beg plastik, saya padam dulu. Yang tidak menggunakan beg plastik ialah di sini tadi. Tekan ni pertama, kedua. Yang tidak menggunakan beg plastik, ini kawasan beg plastik kan? Ini kawasan beg plastik. Ini kawasan beg plastik kita. Kawasan beg plastik. Okey. Ini kawasan beg plastik kita. So yang tidak menggunakan beg plastik ialah kawasan ini ya. Kawasan ini. So kawasan ini kita dah cari berapa kan? 39 orang. Tadi kita dah cari dah. Buat jalan kerja 48 tolak 9. Okey, sama dengan yang menggunakan yang tidak menggunakan beg plastik Tidak guna beg plastik. Yang tidak guna beg plastik. Okey. Langkah kerja kita perlu label apa sebenarnya yang kita tengah cari ni Saya tengok ramai yang tidak melabel apa yang sedang dicari. Yang kita nak cari ialah tidak guna beg plastik.
Kawasan yang tidak guna beg plastik, saya buat semula, kawasan yang tidak guna beg plastik ialah kawasan ini sahaja. Kawasan yang tanda merah sahaja. So kawasan yang tanda merah ni ada berapa? Tadi kita dah cari kan? Okey. Kawasan ini tadi, kawasan yang ni tadi kita tengok dia guna beg plastik. Guna beg plastik. Okey? Baiklah, kita sekarang tengok soalan 2 yang menunjukkan ada set X, V dan W. Okey, dan jumlah diberi kat sini ialah 56. Jumlah yang diberi kat sini ialah 56. Okey, apa maksud 56? 56 ini bermaksud 14 tambah 2 tambah 3K tambah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 5K tolak 1 bersamaan dengan 56. So macam mana nak tentukan nilai K? Soalan suruh kita menentukan nilai K. So selesaikan macam algebra biasa. Okay, 14 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tolak 1 sama dengan berapa? Tambah, kita tengok 3K tambah 5K. Ada berapa K? So ada 8K. Selesaikan sendiri nanti selesaikan sendiri. Saya sebenarnya nak K sama dengan berapa? Soalan nak nilai K sama dengan berapa? Ini ialah penyelesaian, selepas itu ialah menggunakan algebra. Ini selesaikan sendiri. Baiklah, soalan yang ketiga, kita tengok 100 orang kanak-kanak diminta memilih makanan yang disediakan. 100 ni adalah penting. 100 maksudnya jumlah semua sekali. And semester kita semua sekali ada 100. Okey, kita ada burger, salad, nasi lemak. Kalau saya nak burger, salad, nasi lemak, okay, katakan B, saya kata burger. Saya label dulu, burger. S, salad. N, nasi lemak. Okey, seterusnya, kalau saya nak mudah, saya gunakan gambar raja B. Saya ada 3 unsur yang berlainan, 3 set. 3 set. Okey, 3 set saya ialah burger, salad, nasi lemak. So saya lukis 3 bulatan lah. 1, 2, okey, 2 dan 3 bulatan saya. Okey, bulatan saya ini saya kena label, ini ialah burger. Ini ialah burger. Ini ialah burger, ini ialah salad, ini ialah nasi lemak. Lepas tu saya baca lagi. Sebanyak 50 orang memilih burger. Saya kena ingat N burger saya. N burger saya ada 50 orang. Saya tulis kat tepi dulu. 60 orang memilih nasi lemak. Okey, N nasi lemak saya ada 60 orang. 60 orang. Saya simpan tepi dulu. Okey. 5 orang memilih burger dan salad. Burger dan salad ada 5 orang. Ada 5 orang. Sebelum saya masuk 5 orang, saya kena pasti pertindihan kat tengah-tengah berapa. Okey, saya simpan yang ini dulu 3 orang nasi lemak dan salad. 22 orang memilih burger dan nasi lemak. Jika seorang, okey, jika seorang ada seorang saja yang memilih ketiga-tiga makanan tersebut. Seorang ni saya masuk dekat tengah-tengah. Saya ada seorang kat sini memilih ketiga-tiga. Okey, so sekarang barulah saya boleh masuk nombor lain. Saya boleh masuk nombor lain. Cuba kita tengok. Yang pertama tadi. Dia kata 5 orang burger dan salad. Burger dan salad ada di sini. Oleh kerana tadi dah ada seorang kat sini. So 5 tolak 1, sini tinggal 4. Sebab 4 tambah 1, 5 orang balik. Okay, burger dan salad. Okay, 3 orang memilih nasi lemak dan salad. 3 orang nasi lemak, salad. Nasi lemak, salad. Nasi lemak, salad ada di sini. Okay, 3 orang. Tetapi sini dah ada seorang. So 3 tolak 1 ialah 2 orang.
Tengok 2 tambah 1 balik, kawasan persilangan ini ada 3 orang. Okey, seterusnya kita tengok 22 orang memilih burger dan nasi lemak. Burger dan nasi lemak ada 22 orang. Okey, oleh kerana sini dah ada seorang, burger dan nasi lemak kawasan ini tinggal 21 orang. Sebab 21 tambah 1 dapat balik 22 orang. Okey, sekarang barulah kita tentukan kawasan mana yang boleh kita masukkan data lagi. Katakan burger telah pun diberi 50 orang. Burger telah pun diberi 50 orang. So saya tahu kawasan B ni, kawasan bulatan B ni jumlahnya mesti 50 orang. Tadi B ni kawasan dia mesti 50 orang. Okey, kawasan B ni mesti 50 orang. Okey. So B ni kat sini dah ada 4 orang, seorang 21. Asalnya 50. So saya guna 50 tolak 4 tolak 1 tolak 21. So sekarang kawasan ini ada berapa orang? So kiralah sendiri 50 tolak 4 tolak 1 tolak 21. So kawasan ini ada 24 orang. Okey. Kawasan nasi lemak asalnya ada 60 orang. Tetapi ingat, ini ada 21, tolak 21. 1 dah ditulis, tolak 1, tolak 2. So kawasan ini ada berapa orang? Okey. So kalau saya cari, katakan saya cari 60 tolak 21 tolak 1 tolak 2 orang, saya sepatutnya dapat 36 orang. Katakan kat sini saya dapat 36 orang. Saya tulis 36 orang. Okey, soalannya hitungkan jumlah kanak-kanak yang hanya memilih salad sahaja. And salad saja. Kawasan salad sahaja ada di kawasan ini. So macam mana nak cari kawasan ini? Kita tahu bahawa jumlah orang ada 100 orang. Bermaksud B tambah S tambah N semua sekali ada 100 orang. So salad saja ada dalam kawasan ini, yang kawasan merah ni dengan pink. Okey, sama dengan 100 tolak apa? Tolak yang kita dah cari 24 tolak 4 tolak 21 tolak 1 tolak 36. So dapatlah jawapan sama dengan berapa? Itu ialah cara kita mencari bahagian salad sahaja. Kawasan ini sahaja sebab dia nak salad sahaja. Okey. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar, jaga kesihatan, patuhi PKP dan jangan lupa buat tugasan yang telah cikgu berikan.